Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahlan ya Ramadan, Ramadan Karim. Para penonton, bila orang kata Ramadan Karim, kita jawab Allahu Akram. InsyaAllah hari ini 6 Ramadan. Seperti biasa kita bersiaran secara langsung daripada studio TV Al-Hijrah. Para penonton, pejam celik dah 6 Ramadan. Maka Ramadan yang kita nanti-nantikan ni dah masuk ke hari ke-6 dan barangkali lepas ni dah kadang-kadang anak, bila semalam anak tanya lagi berapa hari Mami? Lagi 24 hari. Lagi berapa hari Mami? Lagi 4 hari. Itulah dia. Tidak kita sedari. Dan pagi ini kita nak cerita dalam Assalamualaikum subuh. Doa yang dimustajabkan. Kita minta dengan Allah. Allah membalighna Ramadan. Allah dah sampaikan kepada kita Ramadan. Apakah yang kita lakukan setelah kita bertemu dengan Ramadan? Kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azli Abdullah Al-Hafiz, pengurusi Musalla Ar-Rawdah. Assalamualaikum Ustaz. Selamat berpuasa Ustaz. Selamat Ramadan Karim. Dan kita bersama dengan tetamu istimewa kita pagi ni. Pagi-pagi lagi kita dah bawa dah ni ke studio secara langsung. Iaitu Laila Nasir. Kak Laila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mesti Kak Laila kelang kabut ni nak buat sahur, nak makan sahur, nak datang bersiaran. Tapi itulah kan kehidupan. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, bila kita cakap kan berkenaan dengan doa yang dimustajabkan, kita minta dengan Allah, Allah bagi dengan kita. Bila dah dapat, apa yang perlu kita lakukan untuk menunjukkan tanda syukur? Kita nak sangat jumpa orang tu. Bila kita dah bertemu seseorang, apakah reaksi kita? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Terima kasih Mi. Terima kasih Kak Laila yang menemani kita. Rasa macam tengok drama pagi ni. Amy ke pelakonnya? Ya. Betul lah kata Amy tadi. Kita ni kurang menghargai apa yang ada depan mata kan. Dulu masa kita belum masuk Ramadan, kami lagi rindu pada Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta Allah berkati kita pada bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Sya'ban. Kemudian sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Rindu betul kita pada Ramadan, gayanya. Tapi alangkah ruginya kita bila insan, kalau manusia lah, seseorang yang kita sayang, yang kita suka, yang kita rindu, sampai di tempat pertemuan tak bercakap sepatah pun. Padahal sebelum ni sibuk nak jumpa lah apa semua. Jadi ini analogi yang mudah lah. Kalau dulu kita minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bertemu dengan Ramadan, tapi bila Allah mustajabkan doa kita dapat berada di bulan Ramadan, sedangkan ada di kalangan saudara-saudara kita yang Allah panggil jemput ke hadrat ilahi, dah sampai masa dia hidup di dunia ni, tak sempat nak bertemu dengan Ramadan. Kita Allah sempat, Allah mustajabkan doa kita tanpa kita sedar. Tapi kata orang Temeloh, keknya bila sampai bulan Ramadan buat tak tahu je. Ramadan tu duk menunggu apa dia nak buat apa nak buat pada bulan Ramadan, aku datang nak buat apa ni. Jadi inilah masanya yang sepatutnya kita menunjukkan kesyukuran kita atas dimustajabkan doa kita yang kita minta sangat supaya datangnya bulan Ramadan ni, kita nak bertemu Ramadan ni, inilah masanya. Kita perbanyakkan ibadah kita, tilawah Al-Quran kita banyak, tadarus kita banyak, tadabbur Al-Quran kita banyak, zikir kita banyak, selawat kita banyak. Dan inilah masanya kalau kita nak memperbaiki hubungan sesama kita. Kadang-kadang kita kan suka bergaduh kan. Kadang-kadang gocor. Kadang-kadang sebab bendera yang berbeza. Kadang-kadang ada kita kata unfinished business dengan seseorang. Jadi ini maksudnya kita nak melepaskan diri pada ini semua. Maknanya kita kena berkata sesuatu, aku kena lepaskan. Benda yang kita rasa selama ini kita rasa tak selesai urusan tu, selesaikan pada bulan Ramadan ni. Kalau ada hubungan dengan mak ayah yang belum baik, perbaiki hubungan. Dengan anak-anak begitu juga. Kalau ada kawan-kawan yang mungkin kita bergaduh sampai tak tegur lebih daripada 3 hari, tegur balik. Kalau ada apa-apa yang kata-kata kita yang pernah kita guris pada orang lain, mohon maaf balik pada kawan-kawan kita. InsyaAllah Ramadan tahun ni kita akan dapat Ramadan yang terbaik. Mungkin Amy ingat sajak Arab. Belajar kat tanah Arab kan? Kan ada satu sajak yang dijadikan lagu. Ramadan tajalla wa batasama. Ramadan datang dan tersenyum macam tetamu datang ke rumah kita. Tuba lil abdi idza tanama. Untunglah bagi seorang hamba yang dia merebut peluang pada bulan Ramadan ni. Dan satu rangkap tu
penyair sebut Ramadan zamanul barakat. Ramadan itulah masanya keberkatan tu banyak. Ramadan zamanul hasanat. Ramadan itulah masanya yang kebaikan itu sangat terlalu banyak pada kita. Jadi ini masa untuk kita rebut peluang, ambil kesempatan, Allah beri lagi umur pada kita untuk kita buat sebaik mungkin pada Ramadan kali ini. Allahu akbar. Para penonton, ada orang bertemu Ramadan lepas tapi tidak bertemu Ramadan kali ini. Dan kita minta untuk bertemu dengan Ramadan, maka kita dapat Ramadan, kita buatlah yang terbaik. Jadi Kak Laila, sebagai tetamu istimewa kita pada pagi ini, kalau dapat berkongsi dengan para penonton, bagaimana pada kali ini, Ramadan kali ini, Kak Laila memang nak buat yang terbaik, di samping itu tidak mengabaikan tanggungjawab sebagai ibu lah kan, kita nak kena siapkan makan, minum kat rumah, siapkan anak-anak, pastikan semuanya terjaga. Di samping kita juga nak merebut peluang dalam bulan Ramadan ini tanpa maknanya kita nak menggunakan secara maksimum. Ya, terima kasih Amy. Alhamdulillah, Kak Lila pun memang bersyukur sangat dapat menyambut Ramadan lagi untuk kali ini kan. Sebab selalu di penghujung Ramadan kita akan minta berdoa untuk jumpa kita lagi. Dapat lagi jumpa dengan Ramadan untuk tahun depannya tu kan. Memang selalu macam itulah. Itu doa untuk yang kita agar kita dapat bertemu Ramadan lagi. Dan untuk mengisi masa Kak dengan jadual yang padat orang kata kan. Mana dengan kerjaya, dengan tugas di rumah dengan anak-anak semua itu. Alhamdulillah tahun ini Allah susun cantik jadual kerja Kak. Seminggu sebelum puasa akak habis kerja. Dengan penuh daripada bulan 10 tahun lepas, penuh sampailah seminggu sebelum puasa habis semua. Memang itu pun doa untuk nak ada lebih masa dalam bulan Ramadan sempena dengan anak-anak, dengan keluarga, nak lebihkan ibadah kan. Kalau dalam bulan-bulan yang lain tu kita sibuk, so nak bila bertemu Ramadan tu kita rasa rugi tau kalau tak kita gunakan sepenuhnya tu seboleh yang terbaik lah kan. Macam tu. Jadi memang jadual jadual kerja harian tu agak susun sebaik mungkin. So itulah sebenarnya kita kena ada perancangan kan. Betul, Jangan kita buat biasa je. Kan? Maknanya kita macam Kak Laila cakap tadi, dah berazam dah. Betul, kalau boleh betul. sebelum Ramadan ni maknanya kita dah susun. Maknanya walaupun begitu, walaupun mungkin ada juga orang yang dia tetap perlu bekerja seperti biasa, dia kenalah ada extra effort untuk kerja dan juga merebut peluang Ramadan. Jadi Ustaz macam mana kata, alamak kalau bulan Ramadan ni tak larat lah, tak boleh nak buat gapo. Lemau. Jadi apakah ini yang sebenarnya yang tak sampai objektif puasa tu Ustaz? Kita kadang manja sangat Mi. Betul. Terlalu manja. Ramadan je lembik letek kata, lembik letek. Cuba kita ingat macam mana saudara kita, adik-beradik kita di Razah. Satu orang anak kecil, anak perempuan ditanya, dia gembira sangat dengan puasa. Ni, dah dekat dah perang ni, rumah tak ada, apa tak ada. Kenapa seronok sangat? Bulan Ramadan ni seronok sebab apa? Sebab Ramadan sangat bermakna bagi dia kerana dia lapar pada bulan Ramadan, lapar yang ada makna. Selama dia tak makan juga sebelum Ramadan. Tapi bukan pada Ramadan. Dia tak makan tu kerana bukan kerana nak puasa, tapi kerana makanan tak ada. Tapi bila masuk Ramadan, terasa bermaknanya kelaparan mereka tu sebab mereka berlapar pada bulan Ramadan. Jadi kalau kesengsaraan sebegitu, mereka dalam keadaan hidup yang tanpa bumbung, tak beratap, tak berdinding, duduk dalam kemah makanan tak sampai, asyik kena hijack dengan Israel. Mereka boleh memahami makna puasa dengan begitu mendalam. Anak kecil, malulah kita kalau kita lemau lagi kan. Allah. Ustaz sedihnya lah dengan cerita tu. Jadi oleh itu kalau kita berpenat, kita ya Allah, penat aku pada kali ini adalah berbeza. Penat yang lain di bulan Ramadan. Barangkali penat yang lebih barakahnya. Para penonton, kita nak sambung lagi doa yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini.
alhamdulillah para penonton, kembali kita dengan doa yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan calang-calang juga Allah bagi kepada kita nikmat ini para penonton. Allah bagi kita 1 bulan promosi hebat. Memang kita menunggu-nunggu. Jadi Kak Laila, apa antara pesanan ataupun kepada ini khususnya para penonton sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, sebagai seorang yang bekerja, untuk kita ni kalau boleh benda promosi ni memang kita suka kan. Jadi macam inilah di bulan Ramadan yang penuh barakah ni, yang Allah kata ada malam khairun min alfi syahr, lebih baik daripada sebulan, untuk kita kejar bagaimanakah persediaan kita. Okey, semua yang tahu kita memang sentiasa menunggu-nunggu kehadiran bulan Ramadan, ya. Jadi bila dah sampai, kita dah dapat sampai ke bulan Ramadan ni, kita jangan mensia-siakan masa 30 hari itu. Ya, seboleh-bolehnya kita lebihkan segala, kurang tidur pun tak apa. Kan? Untuk sebulan ni je. Ya, kita dengan solat kita, solat sunat kita, dengan mengaji. Sebab dalam bila kita sebut satu huruf pun dalam Al-Quran itu ada pahalanya, bukan satu perkataan. Betul tak Ustaz? Betul. Jadi dengan zikirnya, kita tidak semestinya berada atas sejadah aja untuk kita berzikir ke apa, sambil kita buat kerja, sambil kita masak, sambil buat kerja rumah lah, kan? Semuanya ada pahala juga, kan? Tidak semestinya kita kena betul-betul dengan tempat proper, kan? Begitu. Jadi kemudian kita sama-sama berdoa untuk dapatkan mencari malam Lailatul Qadar, kan? Gitu. Itu dia. Dan sebenarnya kita nak mencari malam Lailatul Qadar itu pun kena ada persediaan, kan? Ya. Maknanya tak adalah macam malam ni, maknanya kita pun kena, kita dah menunggu hari yang 10 hari terakhir tu, kan? Tunggu yang itu aja. Yang buat tak boleh juga, kan? Gitu. Itu dia. Alhamdulillah, itu daripada Kak Laila. Dan pada Ustaz ni, bila cakap berkenaan doa yang dimustajabkan, apa antara doa bila Allah dah bagi kita nak doa ni, semoga kita ni lebih baik. Betul. Dan juga istiqamah, dan mungkin ada waktu-waktu yang kita perlu rebut, Allah mustajabkan doa kita. Kan Nabi sebut tasahharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kamu semua, kerana pada sahur tu berkat. Kenapa Nabi kata sahur tu berkat? Sebab dengan bangun sahur, walaupun agenda asalnya bangun sahur ni nak makan ni, kan? Nak makan. Tetapi rupa-rupa dalam makan tu ada serampang 3, 4, 5, 6, 7 mata yang boleh kita buat ketika sahur. Kita boleh bangun tahajud dulu sebelum makan, kita boleh berzikir dulu, boleh berselawat dulu, boleh baca Quran dulu. Banyak ibadah yang boleh kita lakukan, dan kena pula, sebab tu Nabi sebut barakah, kerana pada sahur tu berkat. Berkat ni bermaksud ziyadah fil khair, pertambahan pada kebaikan. Sebab bukan sekadar kita boleh makan yang berpahala, tetapi dalam masa yang sama kita dapat waktu yang Allah sebut dalam hadis qudsi, ada waktu pada waktu dini hari sahur ni, waktu yang Allah mustajabkan doa. Siapa yang ada hajat, aku nak tunaikan. Siapa yang banyak dosa, nak diampunkan, aku ampunkan. Bila waktunya? Waktu ialah pada waktu dini hari. Jadi antara doa yang boleh kita amalkan supaya kita berkekalan pada bulan Ramadan ni, istiqamah dalam melakukan kebaikan dan ibadah, ialah doa yang diajar oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Dia kata apa? Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, rezekikan kepada kami istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Wahai Allah, Tuhan kami, rezekikan kepada kami istiqamah. Ini doa yang boleh kita amal selalulah. Allahu Akbar. Amin amin ya rabbal alamin. Kak Laila, bila sebut Ramadan, apa antara yang mungkin ada pengalaman menghadapi Ramadan, dan barangkali Kak Laila rasa Ramadan kali ini berbeza dengan Ramadan sebelum ini? Berbeza macam Kak cakap tadi lah. Jadual Kak tu, jadual harian, tugasan di luar, di dalam rumah apa semua tu, Tuhan atur cukup cantik untuk tahun ni. Kak rasa bersyukur sangat-sangat. Macam kita berdoa, dan Allah makbulkan, dan kita mensyukuri. Jadi masa tu sepenuhnya ni 30 hari sebulan puasa ni memang untuk Ramadan je lah. Dengan keluarga, kan? Itu dia, alhamdulillah. Maknanya itulah antara doa yang memang diminta. Betul, ya. Bukan hanya kerana itu, tapi kalau boleh kita dapat memberikan. Sebab selalunya daripada tahun ke tahun kita akan minta yang lebih baik. Betul. Itu dia.
Allahu Akbar. Itu dia, alhamdulillah. Dan Ustaz, bila kita berkenaan dengan doa yang dimustajabkan, apa antara doa Ustaz? Paling-paling pun untuk Musalla Ar-Raudhah pastinya sebagai pengerusi Musalla Ar-Raudhah. Dan kalau boleh kita sama-sama, jom para penonton, kita sama-sama turut bersama membangunkan Musalla Ar-Raudhah. Doa yang tak putus-putus, satunya minta supaya apa yang saya buat dalam membina masjid, Allah beri keikhlasan yang padu. Betul. Biar ikhlas kerana Allah, dan ada pahala pada penginfak, pahala pada ibu ayah yang menginfak, mak ayah saya sendiri. Dan doa saya juga mudah-mudahan ada dermawan di luar sana, hartawan di luar sana yang lembut hatinya untuk sama-sama memiliki saham dalam pembinaan masjid. Tak semua orang Allah pilih untuk keluarkan duit walaupun seposen, walaupun RM1 daripada poketnya untuk membina masjid. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan semua terpilih, tiba-tiba rasa ketika ini terdetiklah hati nak keluarkan duit untuk membina masjid, untuk share dengan saya bina masjid ni, sebenarnya itu Allah sedang menyentuh hati kita agar kita dapat kongsi sama dengan dalam pembinaan masjid. Kerana pembinaan masjid ni dia punya pahala besar ni. Nabi sebut siapa bina masjid kerana Allah, walaupun kecil sarang burung, dia besar mana sangat kan. Allah bina untuknya mahligai dalam syurga. Jadi bukan senang nak dapat mahligai dalam syurga. Jadi kalau terdetiklah hati ada sedikit lintasan nak sumbang cepat-cepat. Kalau tak boleh 1,000 bagi 1 juta macam tu. Maknanya lagi besar sumbangan kita, lagi besar yang Allah sediakan untuk kita habuan di akhirat insya-Allah. Tapi janji dengan syarat kita usaha untuk ikhlaskan hati kita dalam apa saja kita buat, terutamanya bab sumbang ni. Bimbang jugalah kau riak, aku beri banyak, engkau buat apa duit aku, contohlah. Ikhlaskan hati kita mudah-mudahan. Saya berdoa minta tolong tuan-tuan semua supaya bantu saya supaya saya jadi ikhlas melakukan pembinaan ini. Masa sama Allah beri kemudahan agar siap sepenuhnya benda-benda yang tak selesai lagi, kapet, akustik panel, tube well punya pump, filter dan sebagainya, dan juga turap jalan apa semua, dataran, banyak lagi lah. Lebih kurang dalam 650,000 berbaki. Okey, kira tak banyak dah tu 650,000 tu. Kalau pada penonton hari ni ada mungkin ada 650 orang pakat bagi song sikit. Hari ni pagi ni juga Ustaz settle beli kapet terus. Malam ni boleh semayang menyandarlah saya. Kapet baru. Allahu Akbar. Sikit lagi kan. Ya betul kan, song sikit insya-Allah. Jadi Ustaz, sekarang ni apa perkembangan? Maksudnya dah mula dah beroperasi. Tapi pakai kapet lama. Kapet lama. Sakit jugalah dahi kalau sujud tu, tapi tak apa, Allah uji kita. Sekarang ni kita penuhkan dengan aktiviti. Subuh challenge on macam biasa. Kemudian tarawih kita pakai imam import. Masya-Allah. 4 orang imam Arab semua, 2 Syria, 2 Mesir. Baca dengan kiraat yang berbeza setiap malam. Semalam dia baca kiraat Duri, sebelum tu baca Qalun, sebelum tu baca Warsh, selepas itu Hafs memang dia baca pada solat fardu lah. Solat tarawih dia baca tu. Jadi ada tanya, Ustaz, apa hal Syekh ni baca pelik sangat ni? Itulah dia kiraat. Sebelum dia baca dia sebut, hari ni saya akan baca kiraat ni. Rupanya dalam kita sebut kiraat ni, ada yang tak tahu kiraat tu apa. Jadi satu pendedahan baru. Jadi semua ini memerlukan sumbangan, dan juga kita ada iftar setiap hari. Dan juga kita ada sediakan medan iftar berlampu cahaya macam ala-ala Bandar Lama Taif tu. Memang menarik, happening. Siapa nak datang, nak tengok, nak join, silakan. Nak sumbang, lagi dialu-alukan. Itu dia, insya-Allah. Dan sedekah yang paling terbaik adalah di bulan Ramadan, insya-Allah. Jom para penonton, kita bersama-sama membangunkan Musalla Ar-Raudhah, dan jom sama-sama kita sembahyang tarawih kat surah Ar-Raudhah ni, Musalla Ar-Raudhah ni. Sebab itulah Ustaz cakap tadi, kelainan dia pelbagai kiraat yang dibacakan. Lepas ni mungkin Hamzah, Kisai dan sebagainya, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak kita ucapkan kepada Kak Laila Nasir pagi-pagi lagi bersama dengan kami. Alhamdulillah, semua lagi dah sampai. Dan juga seperti biasa Ustaz, atas usaha yang tak putus-putus, atas doa yang tak putus-putus, atas semangat yang terus kental untuk membangunkan Musalla Ar-Raudhah. Bukan untuk Ustaz pastinya, tapi untuk membangunkan ummah, insya-Allah. Para penonton, terima kasih banyak. Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali dengan saya selepas ini dalam Assalamualaikum An-Nisa.